Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. Kita tadabbur surah baru, surah Al-Adiyat. Di Al-Adiyat ni berkenaan dengan apa? Apa dia? Kuda perang. Apa dia? Dia dalam bahasa Arab asal daripada perkataan al-udwu. Al-udwu. Makna asal dia ialah al-jaryu as-sari'. Jadi perkataan al-adiyat berasal daripada perkataan al-udwu. Al-udwu makna dia al-jaryu as-sari'. Jaryu, pernah dengar tak? Al-jaryu. Tak pernah. Kalau jara, tak pernah juga. Kalau tajri, tajri, pernah dengar? Pernah baca? Semula? Dalam Quran. Dalam Quran kan? Makna dia? Pasal apa ayat bahasa Arab ingat, yang makna bahasa Melayu tak ingat? Kalau jariyah, ini semua daripada perkataan yang sama. Jara, tajri, jariyah, al-jaryu. Kalau jara makna dia berlari. Ini kalau bahasa Arab ni dia panggil fi'il madhi, past tense. Tapi kalau tajri, fi'il mudhari', sedang. Kalau jara berlari, telah berlari. Kalau tajri, sedang berlari. Tapi dalam Al-Quran banyak guna tajri min tahtiha. Itu apa tu? Anhar apa dah? Sungai-sungai. Jadi kalau sungai dia guna tajri, tapi jangan terjemah berlari. Terjemah ialah kalau sungai tajri mengalir. Mengalir. Daripada tajri juga keluar perkataan jariyah. Sebab tu dia panggil sedekah. Apa maksud? Sedekah yang pahala dia terus mengalir. Tuan dah mati tapi pahala terus. Kan? Jadi asal jara, al-jaryu ialah berlari. Kalau orang berlari, kalau sungai mengalir, kalau kapal berlayar. Perkataan yang sama. Jadi al-udwu mana berlari, as-sari' laju. Berlari kencang. Daripada sini keluar perkataan al-adiyat. Yang berlari kencang. Wah ni dia panggil wah sumpah, demi. Dia kalau kita nak bersumpah kena ada huruf waw kat depan kan. Biasa kita bersumpah dengan perkataan apa? Wallahi. Kalau terus sebut Allah bukan bersumpah, kena ada waw, wallahi. Jadi biasa siapa yang orang bersumpah? Orang yang suka bersumpah. Orang politik.
Di dalam Quran Allah kata ittakhazu aymanahum junnatan. Orang munafik suka berbohong. Jadi dia ambilkan satu benda untuk melindungi pembohongannya, iaitu bersumpah. Jadi orang yang suka bersumpah orang munafik. Termasuklah orang politik. Ha? Tak. Ana ikut ente cakap. Demi adiat kuda-kuda yang berlari kencang. Kan? Biasa dengar tak kudaku berlari kencang? Oh biasa. Surah apa tu? Oh lagu. Bukan ayat Quran. Lagu siapa tu? Sudirman ke Syarifah Aini? Oh ingat. Kuat ingatan lah. Dabah apa dah? Kuda bila berlari kencang dia keluar suara. Suara tu dia panggil dabha. Dia panggil apa ni? Mendengus. Mendengus. Maksudnya apa ni? Kuda dia berlari terlalu kencang. Jadi demi kuda yang berlari kencang sehingga mengeluarkan dabha, dengusan. Okey? Kemudian fal muriyat, lalu ia muriyat ni mengeluarkan, memercikkan. Diterjemah apa tu? Mencetuskan, memercikkan. Qadaha, api. Macam mana ni? Kuda berlari kencang tapi keluar api. Pernah tengok kuda berlari keluar api? Kaki. Macam mana tu? Dia kaki kuda ada apa? Ladang daripada besi kan? Biasa dia lari di tengah padang besi, kadang-kadang terkena batu. Bila kaki besi terkena batu, dia keluarkan api tu dia panggil qadha. Qadha. Okey. Kemudian fal mughirat, lalu ia kuda-kuda itu menyerang. Mughirat, menyerang. Subha, subuh, waktu subuh. Subha, subuh. Subuh dengan fajar ada beza tak? Waktu subuh dengan waktu fajar ada beza tak? Beza apa dia? Biasa tak salat fajar? Biasa? Oh tak biasa. Salat subuh? Dia sebenar kalau kita tengok takwim solat, ada dia tulis solat fajar, ada tulis solat subuh. Pernah sama, tak ada beza. Solat subuh adalah solat fajar. Solat fajar adalah solat subuh. Yang lepas azan subuh tu, kita solat sunat kan? Sunat apa dia panggil? Sunat subuh ke sunat fajar? Apa kelebihan ni? Solat sunat 2 rakaat selepas sebelum solat fardu subuh, selepas azan dan sebelum fardu, lebih baik pada lebih baik pada dunia dan segala isi. Nabi kata apa? Raka'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Rakaat 2 rakaat al-fajri. Nabi tak kata 2 rakaat subuh. Makna apa? Fajar tu adalah subuh, subuh tu adalah fajar. Khairun, khairun lebih baik, minad dunya,
daripada dunia. Dunia mana ni? Lebih baik pada dunia wa ma fiha, dan apa yang dalam dunia. Dunia mana ni? Ha? Dunia mana? Dunia kita ke, dunia akan datang ke, dunia yang lepas? Tak. Bila sebut dunia, ialah semua sejak mula Allah cipta sampai kiamat. Bukan dunia sekarang. Sejak Allah cipta sampai kiamat, semua tu nilai berapa? Katalah 10 bilion. Tapi 2 rakaat solat subuh lebih baik. Tapi ramai orang tak faham, dia kejar dunia, dia tinggal solat sunat. Okey. Jadi lalu iaitu kuda-kuda menyerang subha waktu tu subuh. Apa yang Allah nak beritahu ni? Kenapa kuda perang tu serang waktu subuh? Kenapa serang waktu pagi? Tak tengah hari, petang? Ha? Sejuk? Kalau musim sejuk, kalau musim panas? Ha? Musuh belum bangun, belum bersedia kan? Jadi peluang terbaik nak serang musuh ialah waktu mereka tak bersedia. Bila? Subuh. Jadi di sini Allah nak beritahu apa? Kuda ni pergi berperang, tujuannya apa dia? Tujuannya untuk menang lah. Kuda biasa diguna dalam peperangan. Orang Arab zaman Nabi pun semua memang kalau berperang, kenderaan utama dia adalah kuda. Dan bila kuda pergi berperang, tujuannya nak menang. Bila nak menang, Allah kata apa? Kena ada strategi. Strategi pertama apa dia? Ni. Kena lari kencang. Jadi pengajaran untuk kita apa dah? Kalau nak sesuatu yang baik, kena ada perancangan teliti dan jangan buang masa. Buat segera. Sebagaimana kuda berlari kencang. Kuda tak buang masa walaupun 1 minit. Walaupun kuda tak berakal, tapi demi untuk tegakkan agama Allah, dia berlari kencang dan dia sanggup mati untuk agama Allah. Jadi kalau kita yang berakal, untuk buat benda yang baik sepatutnya berlari kencang ke slow and steady? Ha? Berlari kencang. Tapi masalah masa pergi bekerja berlari kencang, masa nak solat Jumaat slow and steady. Sampai surau orang dah bagi salam kan. Okey. Jadi ada 2 sebab kenapa serang. Yang kedua, strategi yang pertama, kena segera dan jangan buang masa. Strategi yang kedua, pilih waktu yang sesuai. Nabi bila nak serang musuh, Nabi tunggu waktu subuh. Pertama sebab tadilah ketika musuh belum bersedia. Yang kedua, Nabi nak tahu yang orang yang Nabi nak serang tu orang Islam ke orang kafir. Maka sebab tu Nabi tunggu subuh. Kenapa? Macam mana Nabi tahu yang Nabi nak serang tu Islam ke kafir? Azan. Sebab tu azan tu syiar Islam. Kalau orang Islam mesti ada azan subuh. Kalau tak ada azan subuh, mana bukan masyarakat Islam. Jadi Nabi tunggu subuh dengan azan. Kalau tak ada, Nabi serang. Kalau ada azan, Nabi tak serang. Okey. Kemudian apa lagi? Lalu asarna apa dia? Siapa yang terbang ni? Kuda terbang. Mana ada kuda terbang? Bukan kuda terbang ni. Kuda terbang tak ada, kereta terbang pun belum ada. Ini kuda menerbangkan. Lalu ia menerbangkan.
Menerbangkan apa? Naq'ah, debu. Debu. Bila dia lari kencang, tengah padang pasir, debu naik tak? Menunjukkan apa tu? Terlalu kencang. Itu pun strategi nak mendapat kebaikan, iaitu kena buat sungguh-sungguh. Kemudian seterusnya, lalu fawasatna. Wasat. Pernah dengar tak wasat? Tak pernah. Wasatiyah? Pernah. Apa mana wasatiyah? Dulu dasar kerajaan dulu kan. Wasatiyah dulu Islamisasi. Lepas tu wasatiyah, lepas tu hadari kan. Sekarang apa pula? Jadi peraturan kalau dibuat oleh manusia sentiasa bertukar. Tapi kalau peraturan dibuat oleh Allah, satu je. Dulu, kini dan hafal yang tu. Wasat, tengah. Jadi ia, iaitu kuda, berada di tengah-tengah. Jam'ah, kumpulan, jamaah. Kumpulan apa ni? Musuh. Di sini pula apa yang Allah nak bagi tahu. Dia berlari kencang, keluarkan debu, keluarkan api di waktu subuh sampai kat tengah musuh. Maksud apa tu? Apa dia? Kenapa dia pergi serang sampai kat tengah? Menunjukkan kuda tu berani. Kalau serang kuda tu penakut, dia serang daripada mana? Daripada tepi, daripada hujung sana. Pintu belakang. Ada orang nak buka kedai kabinet pintu belakang. Saya pernah order boleh? Kabinet pintu belakang. Okey. Jadi kuda ni berani sampai dia pergi ke tengah-tengah. Jadi pengajaran untuk kita apa dia? Bila nak buat kebaikan, jangan ada sifat penakut. Kalau takut sampai bila kita tak boleh buat kebaikan. Okey, bila Allah bersumpah ada message Allah nak bagi tahu. Apa message? Sekarang Allah bersumpah dengan berapa perkara? Ini sumpah semua ni. Bersumpah dengan apa? Kuda, okey. Dengan satu benda je, kuda. Tapi sifat kuda tu ada berapa? Pertama, lari kencang sampai keluar api. Belum lagi. Ini Dabha. Keluarkan suara. Yang kedua, sifat kedua, lari kencang sampai mencetuskan api. Yang ketiga, menyerang di waktu subuh. Yang keempat, menerbangkan debu. Yang kelima, sampai di tengah-tengah barisan musuh. Tengok cantik Al-Quran. Semua 5 ayat ni berakhir dengan apa? Alif, kan? Dhabaha, qadha, subha, naq'ah, jam'ah. Okey. Jadi yang Allah nak bagi tahu pada innal insan, sesungguhnya insan manusia li rabbihi. Li rabbihi apa dia? Apa dia? Apa pula menyaksikan ayat 7 belum lagi. Menyantai. Tak, ni sekarang kita terjemah harfiah dulu. Li apa makna li? Li kepada ataupun terhadap. Sesungguhnya manusia terhadap Rabb. Dia apa beza Allah dengan Rabb? Allah dengan Rabb. Apa beza?
Allah nama Tuhan dan makna dia Tuhan yang disembah. Semula Allah nama Tuhan, makna dia Tuhan yang disembah. Okey. Rabb ada tiga. Ada tiga. Kalau sebut Rabb mesti ada tiga. Pertama, pencipta. Yang kedua, dah lupa dah. Pemilik. Yang ketiga, pemilik, penguasa sama. Pengurus. Pentadbir. Jadi bila sebut Rabb mesti ada tiga. Khaliq, pencipta. Yang kedua, Malik, pemilik. Yang ketiga, Mudabbir. Boleh? Jadi kalau orang tanya, tu Allah ialah nama Tuhan, yang makna dia ialah Tuhan yang disembah. Kalau orang tanya, kenapa Allah tu berhak, layak disembah? Apa jawapan dia? Sebab dia Rabb. Jadi yang layak disembah hanya yang ada tiga sifat ni. Macam patung, berhalakan. Ada tak tiga sifat ni? Ada tak dia mencipta, dia memiliki, dia mengurus? Tak ada, dia tak layak disembah. Okey? Jadi ayat ni Allah guna Rabb ke Allah? Rabb. Jadi makna apa? Sesungguhnya manusia terhadap penciptanya, lakanud, pasti. Kanud apa dah? Sangat ingkar. Kanud, sangat ingkar. Jadi apa yang Allah bersumpah ni dengan kuda perang apa semua? Sebenarnya Allah nak bagi tahu satu penyakit. Penyakit paling bahaya. Nak cakap apa ni? Penyakit paling bahaya apa dia? COVID-19. Mana ada dalam Quran? Penyakit paling bahaya ni. Tak, Kanud 19. Ini penyakit paling bahaya. Sebab tu Allah bersumpah ni. Bila Allah bersumpah, ada benda yang besar, yang bahaya, Allah nak beritahu apa dah? Iaitu sesungguhnya manusia dengan penciptanya sangat kufur, sangat ingkar. Namanya penyakit apa? Kanud 20 lah, 20. Bahaya ni. Makna lawan Tuhan. Ada tak penyakit lebih bahaya daripada lawan Tuhan? Lawan suami okey tak? Lawan suami okey tak? Tak okey. Lawan bos, cari penyakit lah. Kalau lawan bos, lawan suami pun masalah. Kalau lawan pencipta, lagi masalah. Kalau saya, polis tahan saya lawan dia, saya maki dia. Bodoh tak saya? Bodoh tak? Tak, boleh masalah lain lah. Polis bodoh ke cerdik itu masalah lain. Tapi saya lawan polis dalam polis beruniform. Ada pistol. Tiba-tiba saya lawan. Bodoh tak saya? Okey, kenapa bodoh? Lawan orang yang ada? Kalau kita tengoklah bodohnya, kenapa lawan? Serah diri je lah. Betul tak? Itu lawan polis. Kalau lawan Tuhan, 1000 kali bodoh. Tapi mana lebih ramai? Yang lawan polis ke lawan Tuhan? Kalau lawan polis, kita kata tak bodoh. Kalau berlaku depan mata kita, kita kata tak?
Tapi yang lawan Tuhan berlaku tak setiap hari dan depan mata kita? Berlaku tak? Tapi kita rasa tak dia tu bodoh? Allah kata solat, tak solat. Allah kata tutup aurat, tak tutup. Kita rasa tak dia tu bodoh? Kau okey? Ni Allah kata penyakit sesungguhnya manusia kepada pencipta dia. Lagi dahsyat apa dia? Allah guna perkata Rabb. Makna apa? Kalau kufur kepada Allah, lain sikit. Sebab Allah makna Tuhan yang disembah. Tapi kalau kufur kepada pencipta, makna Tuhan cipta dia, Tuhan bagi makan, Tuhan urus kehidupan dia, dia lawan Tuhan. Boleh? Ini penyakit paling bahaya ni. Sebab itulah, apa punca ni? Manusia suka lawan Tuhan. Tuhan cakap apa buat tak dengar aja. Tapi bila bila dia sakit pergi jumpa doktor, doktor kata jangan makan sutong. Kan? Dan kena makan ubat 3 kali sehari. Doktor tu pula India. Baru je sembah lembu. Dia dengar tak cakap India tu? Dengar tak? Dengar kan? Kenapa dia cakap doktor India dia dengar? Cakap pencipta doktor India dia tak dengar. Apa punca? Allah bagi tu puncanya. Wa innahu, dan ini lagi menunjukkan manusia tu bodoh. Sesungguhnya dia ala atas zalika, demikian itu, la syahid, pasti. Apa makna syahid? Syahid menyaksikan. Menyaksikan apa ni? Menyaksikan apa ni? Apa dia? Apa kuat sikit? Menyaksikan tu, kanut. Manusia kekufuran tu, maka dia sangat-sangat menyaksikan. Maksud dia kufur dan ingkar Allah dalam keadaan dia sedar. Betul? Manusia bila lawan Tuhan, dia sedar tak masa tu dia lawan Tuhan? Tak sedar? Sedar. Masa kita, contohlah masa kita mengumpat, kita rasa tak masa tu kita sedang lawan Tuhan? Tak sedar? Oh, tak sedar. Patutlah tak berhenti-berhenti. Tapi kita biasa dengar ayat Quran, Allah kata apa? Kalau engkau Muhammad tanya orang musyrikin Mekah, siapa cipta langit dan bumi? Orang musyrikin Mekah jawab apa? Siapa cipta? Allah. Siapa turunkan hujan? Allah. Siapa bagi rezeki? Dia kata Allah. Mana dia sedar tak? Semua tu daripada Allah. Tapi dia lawan. Mana dia sedarlah. Dia sedar yang dia lawan tu adalah Allah dan penciptanya. Sebab itulah bila ramai yang buat dosa, dia menyesal, menunjukkan dia sedang lawan Tuhan. Tapi dia lawan lagi, ni lagi teruklah. Dah sedar, dah tahu tapi terus lawan. Okey, apa punca? Apa punca penyakit ni? Kanut 20. Apa punca? Ni punca dia. Wa innahu, dan sesungguhnya dia lihubbi, hubbi cinta, hub cinta, al khair harta, khair cinta harta, la syadid pasti melampau. Boleh? Jadi sekarang kita, Quran Allah bagi tahu, Quran adalah syifa'un. Apa makna syifa'? Penyembuh, penawarkan. Penawar penyakit apa ni? Macam-macam penyakit.
Penyakit paling bahaya apa dia? Dalam konteks ayat ni, apa penyakit? Penyakit dia, nama dia kanud. Punca? Punca sayang harta. Cinta dunia. Betul tak? Siapa manusia yang pertama ingkar Allah? Lawan Tuhan. Adam kan? Pernah tak dia ingkar perintah Allah? Pernah kan? Okey, apa punca? Syaitan hasud. Yelah, punca mendorong dia untuk ingkar perintah Allah. Apa dia? Sebab Hawa suruh pujuk Adam. Jadi salah Hawa lah. Mana boleh salahkan Hawa? Ada yang Adam yang makan, Hawa yang salah. Inilah penyakitnya hubbul khair. Kan syaitan dah cakap, kamu nak tak kekal dalam surga? Nak kekal tu adalah cinta dunia. Jadi masa tu bila Adam duduk dalam surga, kita tahu tak dalam surga kena buat kerja tak? Kena datang ofis tak? Perlu tak kerja daripada rumah? Tak ada, semua tak ada. Terlintah apa, semua ada kat depan. Jadi bila dah seronok tu, tiba-tiba iblis cucuk pula. Kamu nak kekal dalam kebahagiaan ni? Masa tu Adam pun terlupa perintah Allah, dia pelanggar. Kanud. Puncanya cinta hidup yang kekal. Boleh faham? Ni kita semua takut pada coronavirus. Tahu tak sebab apa? Semua takut. Tak ada seorang yang tak takut, daripada tua sampai ke budak-budak. Sekolah tutup, office tutup kan? Kalau dia pergi masjid pun, solat jemaah pun tak dibenarkan. Apa punca? Takut mati itulah, iaitu cinta nak kekal. Cinta dunia. Hubbul khair. Bila dia cinta dunia, dia akan buat apa saja tak? Ya. Semua arahan, basuh tangan kan? Lepas tu kalau nak pergi kenduri pun duduk jarak jauh. Lepas tu kalau tak boleh bersalam, kalau nak bersalam buat macam ni je. Padahal Tuhan cakap dah lama dah, jangan bersalam lelaki dengan perempuan. Dia buat pekak je. Dia kanud. Tapi bila datang penyakit coronavirus, siapa bagi nasihat? WHO. Dia kata apa? Jangan bersalam. Terus dia dengan cakap. Allah dah larang lama dah. Faham? Sebab apa? Sebab apa? Orang kafir bagi nasihat, terus dia dengar. Sebab? Sebab ni lah cinta kehidupan. Takut penyakit tu berjangkit yang menyebabkan kematian. Semua arahan walaupun susah dia dengar. Kan? Betul? Untuk apa tu? Sanitizer tu. Untuk apa tu? Untuk hidup lama ke untuk mati cepat? Tapi kalau Allah cakap, siapa yang berwuduk setiap kali kan? Setiap kali solat, jaga wuduk dia, maka muka dia di syurga bercahaya. Berapa orang yang dengar? Kan? Tapi yang tu dia sanggup beli sapukan kadang-kadang 5-6 kali sehari. Sebab apa? Cintakan kehidupan. Okey? Jadi penyakit COVID-19 ni besar ke kecil? Besar ke kecil? Mana lebih besar dengan Canute 20? Dengar tak satu hadis?
Ada satu hadis sahih Okey. Hadis ni panjang. Kita tadabbur dan tengok maksud dia. Bagus sebagai panduan dalam kehidupan. Sebelum kita terjemah hadis ni, saya tanya soalan. Yang mana kita lebih takut? Miskin ke kaya? Mana lebih takut? Ha? Oh, kaya lebih takut. Betul. Habis yang keluar pagi balik petang nak jadi kaya ke nak jadi miskin? Ni nak masuk bulan Ramadan ni cakap jujur ha? Susah nak jawab. Okey, saya ulang soalan. Yang mana kita lebih takut, miskin ke kaya? Miskin kan? Itu jawapan jujur. Sebab tu slow je. Itu penyakit tu. Penyakit apa? Takut miskin. Itu penyakit tu. Dengar hadis Nabi. Kita terjemah sama-sama. Fawallahi. Nabi bersumpah demi Allah. La al-faqra. Bukan faqra kefakiran. Akhsha alaikum. Bukan kefakiran yang aku takut ke atas kamu. Aku tak takut kamu miskin. Walakin akan tetapi akhsha, aku takut, aku risau, alaikum, ke atas kamu, ialah antabsuta alaikum, tabsuta dibentangkan, alaikum, ke atas kamu, ad-dunia. Nabi paling takut apa dia? Bila dunia dibentang pada umat dia. Dapat tu, dapat ni, naik pangkat, dapat projek. Ini paling Nabi takut. Sebab apa? Kama sebagaimana busitat dibentangkan dunia ala ke atas man kana qablakum,
sebagaimana dunia telah dibentang pada orang-orang sebelum kamu. Siapa dia? Fir'aun binasa sebab apa? Fir'aun kuasa. Sebenarnya itu pun dunia. Qarun, Fir'aun Allah binasa dengan apa? Lemas dalam air. Sebab apa? Yang binasakan Fir'aun ialah pangkat dan kedudukan. Qarun, harta. Dan Allah binasakan dia dalam, Allah benam dalam tanah. Satu kuasa, pangkat, satu. Jadi Allah kata, aku takut dibentangkan dunia kepada kamu sebagaimana dunia dibentang pada orang-orang sebelum kamu. Dan fatanafasuha, maka kamu pun tanafasu dah, berlomba, bekerja untuk dapat dunia. Keluar pagi balik petang, dari muda sampai ketua, lepas pencen, sambung kontrak. Oh, tak ada kaitan dengan yang hidup ataupun yang mati. Kama tanafasuha, sebagaimana mereka orang dahulu berlomba. Betul tak? Qarunnya dengan Fir'aunnya dengan Haman semua berlomba untuk dapat dunia. Akhirnya apa berlaku? Akhirnya dunia tuhlikukum, membinasakan kamu. Sebagaimana ahlakathum, dunia juga telah membinasakan orang-orang dahulu. Tengok rahmat Nabi pada kita. Nabi selalu risau walaupun kita tak pernah jumpa Nabi. Yang Nabi risau pada kita apa dia? Kita tak cukup makan? Bukan. Kita tak dapat kerja? Nabi tak risau. Yang Nabi risau kita dapat kerja, cukup makan, dan akhirnya kita kejar dunia. Boleh faham? Sebab itulah saya tanya soalan, yang mana kita paling takut? Kebanyakan orang takut terbalik dengan Nabi. Nabi takut kita kaya, kita sendiri pula. Jadi siapa yang tolong takut pada kita? Tak, yang risau pada kita siapa? Nabi. Kita sendiri tak risau pun pada kita. Sebab tu kita nak jadi kaya. Betul? Jadi takutlah jadi kaya. Tukar mindset. Boleh kah? Miskin tak ada masalah. Kita biasa dengar tak Nabi, dalam satu hadis, Nabi tak pernah kenyang 2 kali dalam satu hari. Faham? Makna Nabi paling banyak, paling kerap kenyang berapa kali? Sekali je. Kita dalam satu hari kenyang berapa kali? Berkali-kali kan? Kemudian dah berkali-kali kenyang, ada risau ke? Risau tak pasal selalu kenyang? Oh tak kan? Yang risau bila? Boleh? Ni hadis ni sahih riwayat Bukhari. Kalau tak boleh, kalau tak boleh faham semua pun ambil pengajaran. Apa dia pengajaran dia? Nabi sangat risau pada kita. Apa dia? Bila kita kaya. Betul. Sebab manusia, Nabi kata apa? Manusia ni bila ada satu lembah daripada emas, dia nak yang lembah yang kedua. Kalau ada yang kedua, dia nak ke? Kesannya apa? Bila dapat satu nak dua, bila dua nak tiga, kesannya apa? Ni. Kanut 20. Dia akan engkar perintah Allah. Solat lambat, kemudian mungkin akhirnya terlewat solat, tinggal solat, buka aurat, kan? Dan akhirnya dia abaikan akhirat. Dia lupa pada Allah. Boleh? Okey? Boleh? Cuba kita terjemah sekali lagi hadis ni. Fa wallahi la al-faqra, bukan kefakiran. Akhsha alaikum, aku takut ke atas kamu. Bukan kefakiran yang aku takut ke atas kamu. Walakin akhsha, aku takut alaikum, ke atas kamu, antabsuta,
dibentangkan alaikum dunia kama busitat telah dibentangkan ala man kana qablakum kepada orang sebelum kamu. Fatanafasuha, lalu mereka berlomba bekerja untuk dapat dunia kama tanafasuha, sebagaimana kamu pun berlomba. Betul kan? Sampai aksiden tengah jalan. Sebab apa? Nak pergi kerja. Tapi tak ada orang, jarang orang aksiden sebab pergi masjid. Sebab apa? Jalan tak jam. Dan watuhlikukum, dan dunia menghancurkan kamu. Sebagaimana ahlakatuhum, sebagaimana dunia telah menghancurkan orang dahulu. Jadi orang dahulu hancur rusak sebab apa? Sebab dunia, bukan sebab kemiskinan. Okey? Okey. Ada masa lagi kah? Ada berapa ayat lagi? 2 lagi kan? Cuba baca ayat ke-9. Afala ya'lamu iza bu'sira ma fil qubur. Kemudian wa hussilama wahussilama fi as-sudur. Dah, habis dah? Ini ayat berapa ni? 10. Inna rabbahum bihim yawma izin la khabir. Ayat 11. Okey. Tengok Sekarang kita dah tahu apa penyakit ni? Penyakit paling bahaya apa dia? Kanut. Puncanya cinta dunia, hubbul khair. Rawatannya apa dah? Subhanallah. Quran ni lengkap. Bila Quran bagi penyakit, Quran bagi cara merawat penyakit. Apa dia? Afala ya'lamu, tidakkah dia ni manusia, tidakkah dia mengetahui? Dia ni manusia mana ni? Ni manusia yang kanut, yang cintakan dunia. Allah nak bagi peringatan. Tidakkah dia tahu iza apa dah? Apabila bu'sira, dibongkarkan, bu'sira dibongkar. Dibongkar apa? Ma apa? Fil qubur, dalam bila ni? Bila dibongkar apa yang dalam kubur? Hari kiamat. Apa yang dibongkar tu? Tak. Yang dibongkar dalam kubur. Dalam kubur apa dia? Bukan. Mayat. Orang. Amalan nanti dulu. Jadi mayat dalam kubur tersembunyi tak? Tersembunyi tu dipanggil dibongkar. Iaitu Allah keluarkan semua mayat. Berapa banyak mayat masa tu? Ialah daripada Adam sampai kiamat. Yang mati dalam kubur, yang ada kubur, yang tak ada kubur, yang mati di laut, yang mati terbakar,
yang mati MH370 semua keluar masa tu. Jadi masa tu tak payah cari, dia sendiri datang. Dan Allah guna ma ni sebenar untuk yang tak berakal. Makna apa tu? Semua yang dalam kubur termasuk haiwan akan dibongkarkan. Harimau ke, singa ke, semut ke, gajah, semua akan dibongkarkan. Okey? Okey, itu pertama. Yang kedua, wahussila, dan dia terjemah apa tu? Dikumpul? Husila daripada bahasa Arab yang dimelayukan, hasil, dihasilkan ataupun ditunjukkan dan ditunjukkan. Apa pula? Tadi dibongkar yang dalam kubur. Yang ini pembongkaran yang kedua, iaitu ditunjukkan apa yang fis sudur, dalam dada. Sudur, dada. Pernah dengar tak ayat lain, surah lain, As-Sudur? Surah apa tu? Allazi yuwaswisu, samalah. Surah An-Nas kan? Cuba terjemah. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Kalau An-Nas tak boleh terjemah, Al-Baqarah lagi tak boleh. Allazi yang yuwaswisu, membisikkan, fi sudurin nas, dalam hati manusia. Jadi sudur ni makna hati. Okey? Jadi Allah kata apa? Bila berlaku kiamat, dibongkarkan dua benda. Satu apa? Mayat. Sebab mayat semua dalam bumi kan dibongkar. Satu. Yang kedua, dibongkar pula apa yang dalam hati mayat tu. Subhanallah. Mana Allah bongkar tak amalan? Allah tak kata bongkar amalan, Allah kata bongkar apa dalam hati. Apa maksud tu? Tapi kenapa sebut dalam hati? Sebab yang akan menentukan amalan kita ialah niat kita. Allah tak nak bongkar solat kita, tapi Allah bongkar kita solat kerana apa. Allah tak nak bongkar kita kerja apa, tapi Allah nak bongkar kita kerja kerana apa. Niat akan menentukan amalan kita betul diterima ataupun tidak. Sebab itulah di akhirat besok ada tak orang solat banyak tapi semua jadi debu amalan dia? Ada. Sebab apa? Ni sudur. Boleh faham? Jadi sebenarnya Allah nak bagi amaran pada kita, nak bagi peringatan. Apa dia? Bila buat apa-apa saja amalan, betulkan niat mesti 100% kerana Allah. Jangan ada kerana dunia, kerana nak seronok, habis. Semua sia-sia. Okey? Inna rabbahum, sesungguhnya Rabbahum, Tuhan mereka ataupun pencipta mereka, bihim, dengan mereka, dengan manusia yang kanut ni, dengan mereka, yauma izin, pada hari itu, apa dia? La khabir, pasti maha teliti. Apa maksudnya? Mana kalau kita buat amal soleh, walaupun sebesar zarah, dan dalam malam yang gelap tak ada siapa tahu, kita pun lupa dah kebaikan tu. Allah tahu tak? Allah catat tak? Dan Allah akan balas. Banyak kejahatan kita yang kita buat dulu pun kita lupa tak?
Tapi yang ada tak tercetik? Tak ada. Semua di akhirat besok Allah tunjuk satu persatu. Jadi pengajaran untuk kita apa dah? Buatlah kebaikan walaupun tak nampak, walaupun kecil. Sebab Allah tahu. Sebab biasa kita ni, kalau kita dengan bos, kita buat kerja office ni bila bos nampak kan? Kalau bos tak nampak, kita buat tak? Tak. Sebab apa? Bos kata apa? Saya tak tahu, saya tak nampak, saya tak akan nilaikan. Tapi Allah buat di mana-mana pun Allah nampak tak? Jadi jangan kedekut untuk buat kebaikan walaupun sedikit. Okey. Kadang-kadang kita jumpa sampah tepi jalan. Tak ada siapa nampak, kita pun kutip. Dapat tak pahala di akhirat besok? Dapat. Tapi biasa berhenti tak? Tengok jenis sampah. Oh, kalau jenis sampah tu ada warna oh, kalau najis mughallazah tak. Itu cara berfikir yang salah. Sebenarnya kalau sampah tu lagi najis, lagi kita angkat, lagi besar pahala. Nak pahala, nak gaji besar ke gaji kecil? Oh, kalau pahala sedang-sedang, kalau duit besar-besar. Okey? Boleh? Okey, sekarang penyakit. Dalam surah ni Allah nak beritahu penyakit bahaya. Apa dia? Penyakit Kanud. Punca cinta dunia. Rawatannya apa? Lengkap. Apa rawatannya? Ubatnya apa? Ya, Allah bagi tahu ni. Apa ubat dia? Ni, ubat dia ialah ingatlah bila kamu dibongkarkan daripada kubur dan Allah bongkar apa dalam hati kamu. Jadi ini adalah peringatan untuk merawat penyakit itu. Jangan lawan Tuhan. Nanti bila kamu mati, berlaku kiamat, Allah bongkar satu persatu dan Allah akan balas. Jangan lawan Tuhan. Jadi rawatannya ialah ingatlah kepada kematian. Ingatlah kepada hari pembalasan. Okey? Jadi nak merawat penyakit kanuk ni, perlu tak pakai mask? Tak perlu bila nak mengumpat. Okey. Okey? Ini banyak penyakit-penyakit yang bahaya Allah sebut dalam Quran, tapi manusia buat tak endah. Kalau baca pun nak habiskan, nak pahala, tapi tak tahu penyakit. Mana dia baca tapi dia sendiri ada penyakit. Tapi kalau arahan untuk penyakit fizikal ni semua difahami dan semua dihayati. Sebab apa? Cinta kehidupan. Okey, cukup apa? Ada soalan? Surah ni kan dia mula cerita pasal perang. Lepas tu dia cerita pasal cinta dunia. Memang kenapa dia dituangkan? Oh, okey. Soalan bagus. Apa kaitan cerita kuda perang? Tiba-tiba cerita pasal dunia, apa kaitan? Kaitannya Allah nak beritahu kalau kuda yang tak berakal pun sanggup berlari kencang dan ada kemungkinan risikonya kuda tu akan matikan, tapi dia sanggup untuk apa? Pertahankan agama Allah. Maka kamu manusia yang berakal lagi patut kena korbankan masa, tenaga, duit untuk tegakkan agama Allah. Jangan jadi lebih teruk daripada kuda. Faham? Satu. Yang kedua, pengajarannya apa dah? Kalau nak buat kebaikan, jangan buat lambat-lambat main-main. Kan? Buatlah sungguh, tak ikhlas. Buatlah sungguh-sungguh macam kuda. Bila berperang, lari laju. Jangan buang masa. Nak buat kebaikan bila? Tengoklah minggu depan. Jangan. Tengok malam tu mati kan.
Kemudian kena ada keberanian, kena ada kekuatan. Jangan takut orang kata, jangan takut pada kematian. Okey? Dan juga ulama kata, kaitan dia juga, manusia ni dua je, sama ada nak buat yang terbaik, yang Allah redha, maka dia kena buat sungguh-sungguh, ataupun satu lagi, kalau dia nak kanut, dia nak engkar pada Allah, cinta dunia pun, dia buat sungguh-sungguh juga. Betul kan? Kalau kerja dunia pun sungguh-sungguh. Kalau kerja akhirat pun, kita di dua persimpangan. Nak sungguh-sungguh kerja akhirat, ataupun sungguh-sungguh kerja dunia. Okey. Ada soalan? Jadi kalau siapa yang boleh hafal surah ni, hafal lah. Dia kalau kita hafal dalam keadaan kita faham, lagi mudah hafal, susah lupa dan kita menghayati maksud dia. Okey, last 1 minit. Saya tanya ayat, bagi makna dia. Wal adiyat dabha. Jangan tengok sana. Dabha ya, mendengus. Fal muriyati, lalu memercikkan. Qadha, api. Fal mughirati, ingat mula-mula lari kencang, keluar suara, kemudian memercikkan api. Yang ketiga, fal mughirat, ia menyerang subha, pada waktu subuh. Yang keempat, fa asarna bihi, menerbangkan nak'ah debu. Kemudian kemuncaknya fa wasatna, dia berada di tengah-tengah, bi jam'a, kumpulan musuh. Innal insan li rabbihi lakanud, sangat ingkar. Wa innahu, sesungguhnya dia, ala zalika, kata demikian apa ni? Keingkarannya la syahid, dia sendiri menyaksikan. Wa innahu lihubbil khair, cintakan khair itu cintakan harta ataupun dunia. La syadid, melampau. Boleh tak kita cinta dunia? Cinta rumah ke, kereta ke, telefon ke, cinta anak, suami, boleh ke? Boleh. Yang haramnya apa? Ni la syadid, itu melampau, tak boleh. Sampai kita lupa pada Allah, lupa pada akhirat. Afala ya'lamu, tidakkah dia tahu? Iza bu'sira, bu'sira apa dia? Ma fil kubur, apa yang dalam kubur. Wa husilama, dan dihasilkan, ditunjukkan, ma fis sudur, apa dalam dada. Inna rabbahum, Rabbahum Tuhan mereka, bihim, kepada mereka itu, la khabir, sangat teliti. Okey. Jadi yang paling kita takut dalam hidup kita apa dia? Kanut. Yang kedua, COVID-19. Satu lagi Nabi pesan tadi dalam hadis kan, yang Nabi paling takut pada umat dia apa dah? Kekayaan. Jadi jangan berpada-padalah, berpada-padalah bila cari dunia. Sebab apa? Dunia itu akan menghancurkan kita. Yang Nabi risau. Okey, cukup kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.